wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 7, muka surat 7 baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 7 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tiada yang menyamai dia, tiada yang menyumpai akan dia, akan Allah sesuatu. Dan yang iaitu Allah Ta'ala yang mendengar lagi yang melihat, yang mendengar lagi yang melihat. Jadi mendengar tu ejaan lama lah tu, dia tak ada dal. Kalau baca betul buat jadi mendengar jadinya. Nah, min nun nge ra. Dia kalau ejaan baru kok mendengar ada dal. Ni hak ejaan lama. Kalau kita baca betul benar macam ejaan tu kok mendengar jadinya. Mendengar tu jadi macam sengar pula. Nah, yang mendengar ya kita baca ikut bahasa kita lah, mendengar. Tapi itu mengapa ejaan lama, terjemahan lama, mendengar. Dan yang iaitu Allah Ta'ala yang mendengar, itu terjemahan daripada as-sami', lagi yang melihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah ni dalil pada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalahan dengan segala perkara yang baharu. Didatangkan ayat Al-Quran. Dia dalam matan Ummil Barahim, kita maklumlah dia punya kaedah dia, susunan dianya, didatangkan sifat yang wajib terlebih dahulu 20. Selesai kaunuhu mutakalliman, barulah didatangkan sifat mustahil. Bermula daripada sifat mustahil yang pertama, Adam lawan kepada wujud. Kemudian hudus, sifat mustahil yang kedua, baharu, lawan kepada kidam. Sampailah kepada sifat mustahil lawan kepada kaunuhu mutakalliman. Habis bicara sifat mustahil yang 20, barulah didatangkan burhan, dalil. Burhan ni dalil bagi sifat yang pertama, sifat wujud. Kemudian dalil bagi sifat yang kedua, sifat kidam, sampailah kepada kaunuhu mutakalliman. Ini cara dalam kitab, dalam matan Ummil Barahim, kitab Bidayatul Hidayah ni, dia mensyarahkan, menghuraikan matan Ummil Barahim. Ini hak matan Ummil Barahim.
Hak biasa-biasa kita, hak kita duk mengajinya, kita Jawi itulah. Faridah ke Al-Misbahul Munir ke contohnya. Didatangkan sifat yang wajib, dimulai dengan sifat wujud, sifat yang pertama. Selesai bicara sifat wajib, sifat wujud, sifat yang pertama, disusuli bicara sifat mustahil, lawan kepada sifat wujud, sifat yang wajib yang pertama. Terus disusuli dengan sifat mustahil, lawan pada sifat wujud. Selesai bicara sifat mustahil, lawan kepada sifat wujud, terus disusuli dengan dalil. Allah bersifat dengan sifat wujud, dalil Allah mustahil bersifat dengan sifat adam, sifat ketiadaan. Jadi sifat wajib, wujud, mustahil lawan dia, terus disusuli, kemudian dalil bagi sifat wujud. Beres itu barulah berpindah kepada sifat wajib yang kedua, iaitu kidam, sedia. Selesai bicara kidam, terus disusuli dengan bicara sifat mustahil, lawan kepada sifat kidam. Habis bicara sifat mustahil, lawan kepada sifat kidam, terus didatangkan dalil Allah bersifat dengan sifat kidam, mustahil Allah bersifat dengan sifat hudus baharu. Barulah berpindah pada sifat yang ketiga, sifat yang wajib bagi Allah, sifat baqa. Tu hak kita biasa duk ngaji. Ni hak matan Ummul Barahim lain. Sifat wajib dulu sampai ke kaunuhu mutakalliman. Barulah bicara kembali lawan. Kepada sifat wujud, lawan pada sifat kidam, lawan pada sifat baqa. Habis sifat mustahil 20 ni, barulah undur semula dalil, burhan, dalil Allah bersifat dengan sifat wujud. Dalam matan Ummul Barahim. Ni didatangkan ayat Quran, kita kira sebagai dalil lah ni. Tapi dalil hak akal dalam kitab, dalam matan Ummul Barahim di hadapan lah. Contoh sekarang bicara berkaitan dengan sifat yang wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nak bicara nanti berkaitan dengan sifat mustahil, lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu, duduk di muka surat 12 tu. Duduk di muka surat 12. Bermula bicara ni sifat mustahil, lawan kepada wujud, lawan kepada kidam, lawan kepada baqa, dan lawan kepada ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Hak di surat 12. Lawan dia mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Kemudian pembicaraan lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Muka surat 12 tu panjang sedikit lah. Surat 12 di bawah tu lah. Kemudian masuk di surat 13. Surat 13 tu masih lagi membicarakan berkaitan dengan lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Lawan kepada wujud, kidam, baqa, pendek sahaja. Lawan kepada wujud, kidam, baqa, pendek sahaja. Adapun lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu panjang. Sebab dalam matan Ummul Barahim pun panjang. Hak di surat 12 tu lah. Dalam matan Ummul Barahim tu agak panjang lah. Lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, lawan dia wal mumasalatu lil hawadith bi an yakuna jirman ay ta'khudhu zatuhul aliyatu. Ta'khuzatul aliyatu qadran minal faghari au yakuna aradan yakumu bil jirmi au yakuna fi jihatin lil jirmi au lahu jihatun
aw yataqayyada bimakanin aw zamanin aw tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi aw tattasifa bil sighari awil kibari aw tattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkami. Itulah panjang mata Umi Ibrahim tu. Hak ni mesti kat 12 ha. Walau panjang tu. Ada pun hak lawan wujud kena bakak pendek je. Mana lawan wujud kena bakak? Wahiyal adamu wal hudusu wa turuhul adami. Tu je. Lawan pada wujud adam tak ada. Lawan pada bakak kidam hudus baharu pendek habis. Tapi lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu agak panjang. Dalam matan Umi Ibrahim dan syarah kita pun agak panjang bicara sebab dia menghuraikan balik matan Umi Ibrahim tu hampir satu muka surat. Bicara lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu mumasalatuhu ta'ala lil hawadith, bersamaan menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baharu. Pergilah kepada mustahil. Mustahil ada bagi Allah tu jihad. Mustahil Allah Ta'ala tu di atas, mustahil Allah Ta'ala tu di bawah, di kanan, di kiri. Tu mustahil belaka tu. Dia akan bicara lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mustahil di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di hadapan, di belakang. Contohnya mustahil di atas arash, di bawah arash, di kanan arash, di kiri arash. Kerana arash itu adalah jirim. Itu dibicara di muka surat 13. Lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Cuma dalam ni kat mana dibicara hak berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah. Dalam Bidayatul Hidayah, dalam kitab Aqidatun Najim, samalah syarahan bagi matan Umi Ibrahim yang saya baca malam ni di Masjid Gunung Bila. Panjang bicara hak berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah, ayat-ayat Al-Quran yang kesamaran. Kalau ni tengok pada zahir kau nak menyamai Allah dengan segala perkara yang baharu. Dalam Aqidatun Najim tu panjanglah dibicara hak berkaitan dengan ayat mutasyabihah. Jadi ini didatangkan ayat Al-Quran sebagai dalil lah. Kita kata dalil nakli. Seperti firman Allah, laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada yang menyamai dia, tiada yang seumpama dia, seumpama Allah sesuatu, dan yang iaitulah Allah Ta'ala yang mendengar lagi yang melihat. Kalau kita hak kita baca sama juga, hak kita baca sama, walam yakullahu kufuwan ahad. Hak kita baca sama suratul Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tiada ada sesiapa pun, sesuatu pun yang serupa, yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kita duk baca sama. Itu dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Yang terdahulunya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni pada zat, tidak menyerupai pada zat. Kerana zat Allah bukan berjirim, bukan berjisim. Zat makhluk berjirim, berjisim, bertongkok kemudian bertempat. Itu zat makhluk. Zat makhluk berjirim, berjisim. Zat Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Kemudian mukhalafah, bersalahan, tidak serupa pada sifat. Sifat Allah sifat yang qadim, yang ada di zat Allah yang qadim.
Sifat Allah, sifat yang qadim, ada di zat Allah, zat yang qadim. Adapun sifat yang baharu ni, sifat yang baharu ni, ada yang mengada akan dia. Dia baharu. Allah yang mengada akan sifat makhluk. Kemudian sifat yang baharu ni pula ada dijirim di zat yang baharu. Ni maknanya sifat Allah, sifat yang qadim ada di zat yang qadim, sifat yang baharu ada di zat yang baharu. Makna yang baharu pun ada sifat juga. Sifat yang baharu ni contohnya sifat putih, sifat hitam. Tu sifat belaka lah tu. Sifat manis, sifat masing, tu sifat belaka tu. Ada ni. Jadi di yang baharu ni pun ada sifat. Besar, kecil, panjang, pendek. Tu sifat belaka lah tu. Ada ni. Tu sifat yang baharu, yang ada di zat yang baharu. Jadi putih ni sifat yang baharu, ada di zat yang baharu. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat yang baharu. Jadi Allah putih, putih tu sifat yang baharu. Tak ni. Macam ni cerah ke gelap ke tu baharu belaka tu. Tu baharu belaka. Dan Allah cerah, bercahaya, berkilat, itu baharu belaka. Ada ni. Sifat Allah, sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, yang ada di zat yang ada di zat yang sedia kala, zat Allah yang qadim. Kemudian mukhalafah, bersalahan, tidak serupa pada perbuatan. Tidak serupa pada perbuatan Allah atas jalan mengadakan. Kemudian perbuatan yang baharu hanyalah usaha jua. Hanyalah usaha jua. Perbuatan Allah menjadikan, mengadakan sekalian perkara. Ada setengah-setengah kitab mukhalafah, dia tidak datangkan mukhalafah pada perbuatan. Maknanya bersalahan, tidak serupa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baharu, didatangkan pada zat dan pada sifat sahaja. Zat Allah tidak serupa dengan zat yang baharu. Zat yang baharu ni berjirim, berjisim, berbentuk zat yang baharu ni. Kemudian mukhalafah, tidak serupa sifat Allah dengan sifat yang baharu. Adapun tidak serupa pada af'al, tidak serupa pada perbuatan, ada kitab yang tidak mendatangkan tidak serupa pada perbuatan. Kenapa tidak datangkan tidak serupa pada perbuatan? Sebab hakikinya memang tidak ada perbuatan. Adapun zat makhluk ada, sifat makhluk ada. Zat makhluk ni, zat kita ni ada. Adalah. Walaupun dipanggil ada yang majazi, tapi adalah sebab Allah mengadakan, memang ada. Adapun sifat pada kok putih hitam tu Tuhan jadikan. Adapun dipergi pada perbuatan, pergi pada perbuatan, memang adalah sifat kudrah ada di kita ni, tenaga ni Tuhan jadikan ni, adalah di kita pada ni. Tapi sifat kudrah ni tidak boleh mengadakan. Sifat kudrah Allah yang sedia kala mengadakan segala-gala perkara. Sifat kudrah yang baharu yang di tubuh kita ni tak bekas sama sekali. Tapi maknanya Tuhan jadikan sifat. Tuhan jadikan sifat kudrah di tubuh kita. Tuhan jadikan sifat warna di kulit kita. Ni. Warna apa panggil? Coklat. Koko. Sawo matang. Apa panggil? Putih bukan putih. Putih macam kopiah tu. Hitam pun bukan juga. Hitam macam baju hitam. Takkanlah orang hitam gitu. Mana panggil? Kelabu asap. Bukan tau. Panggil apa? Sawo matang. Sawo. Tu saya pun sebut je tu. Mana sifat warna tu, kulit kita tu Allah jadikan. Memang ada, memang ada. Adapun perbuatan makhluk tidak ada.
Perbuatan makhluk tidak ada. Tidak ada perbuatan makhluk. Zat makhluk ada, sifat makhluk memang ada. Zat makhluk ada, sifat makhluk memang ada. Tapi zat yang baharu, berjirim berjisik, sifat yang baharu, sifat kudrah tadilah ada di tubuh kita tu. Tapi perbuatan kita hakikinya memang tiada. Adapun zat kita ni ada, walaupun dikata bukan ada pada hakiki, dengan makna ada yang hakiki, ada yang wajib. Betul tak? Ada yang sebenar-benar, ada yang hakiki, ada yang sedia kala. Betul, ada yang hakiki sebenar-benar. Ada macam kita ni dahulu tak ada, sekarang ada, kemudian kembali tiada semula lepas kita mati. Jadi ada seumpama ni panggil ada yang harus seperti tak ada, tapi memang ada. Tapi dia panggil ada majazi juga, tapi sebenarnya ada. Tapi ada yang harus juga. Adapun perbuatan hawadis memang tak ada langsung. Pada ni kalau kata perbuatan makhluk majazi, majazi itu letak kerana Quran sebut kita ada perbuatan. Tapi ada tak perbuatan makhluk seperti ada zat makhluk, seperti ada sifat makhluk? Tidak. Zat makhluk memang ada, sifat makhluk memang ada. Walaupun kita panggil majazi, perbuatan makhluk kita panggil majazi juga. Majazi ni bukan hakiki lah. Hakiki sebenar-benar. Majazi ni letak je lah, gitu je. Tapi tak sama. Zat makhluk ada majazi, sifat makhluk ada majazi, perbuatan makhluk ada majazi. Tak sama. Sebab memang zat makhluk ada. Sebut kata majazi sebab ada yang haru. Tapi sekarang ada ke tak? Memang ada. Memang ada. Sifat makhluk memang ada. Sebut majazi kerana dahulu tiada, nanti akan kembali tiada. Jadi bukan ada yang sebenar-benar. Ada yang sebenar-benar, ada yang wajib. Ada yang sebenar-benar, ada yang sedia kala. Ada Allah. Tu ada yang sebenar-benar. Tapi walaupun zat makhluk ni ada majazi, sifat makhluk ada majazi, bukan hakiki, tapi ada. Berbeza dengan perbuatan. Perbuatan makhluk ni sebut kata hamba ada perbuatan tapi majazi. Yang sebenar-benarnya diri perbuatan tu pun tak ada. Tak ada. Yang sebenar-benarnya diri perbuatan tu tak ada. Sebab apa? Semua tu perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan. Maknanya ni kena satu-satu ni. Sebab sekarang zat makhluk ada tapi ada majazi. Sifat makhluk ada yang majazi. Af'al perbuatan makhluk ada yang majazi. Tapi tak sama pengertian dia. Sebab zat makhluk memang ada, sifat makhluk memang ada. Cuma sebut majazi sebab apa? Sebab ada yang hakiki, ada yang wajib, ada yang sedia kala. Ada Allah. Ada Allah barulah ada yang majazi. Ada zat Allah, ada sifat Allah, barulah hakiki. Ada zat Allah, ada sifat Allah, sungguh sifat Allah, itu barulah hakiki. Sebab ada yang wajib. Berbeza dengan perbuatan. Walaupun disebut perbuatan hamba, perbuatan makhluk, perbuatan majazi, tapi hakikinya memang tidak ada perbuatan. Memang tidak ada. Sebab bukan perbuatan kita. Berkelip mata pun perbuatan Allah. Perbuatan kita ni besar-besar ni lah. Gerak diam kita, bangun duduk kita. Berkelip mata kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak nadi kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada perbuatan. Tapi kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi perbuatan tu majazi. Majazi ni letak saja, tak sama dengan ada makhluk, ada yang majazi. Tak sama sebab makhluk memang ada sungguh.
Cuma majazi ni kerana ada sebelum dahulu tiada, nanti ke hadapan tiada. Jadi ada seumpama ni dipanggil ada majazi. Tapi sekarang memang ada. Tak sama tu. Ada pun perbuatan memang tak ada. Sebab tu dalam kitab Kifayatul Awam, ni ketika menghuraikan, mentafsirkan keesaan Allah pada perbuatan, bicara bab wahdaniyah. Ada ni. Ni bicara bab keesaan pada perbuatan. Ketika bicara bab keesaan pada perbuatan dalam kitab Kifayatul Awam, jangan engkau tafsirkan, jangan engkau huraikan apa makna keesaan pada perbuatan dengan kata engkau laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi. Jangan kata gitu. Kita nak menghuraikan keesaan pada perbuatan, nanti bicara wahdaniyah. Jangan engkau huraikan keesaan pada perbuatan dengan engkau kata laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi. Tiada bagi selain Allah, mana tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jangan kata gitu, jangan. Kita nak menghuraikan, nak menjelaskan keesaan pada perbuatan. Jangan kita huraikan dengan kata apa makna keesaan pada perbuatan. Maknanya tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Salah hurah gitu. Jangan hurah gitu. Sebab apa? Sebab seolah-olahnya makhluk ada perbuatan, cuma tak seperti perbuatan Allah. Walaha makhluk tak ada perbuatan. Tu. Tak ada. Ini nak menghuraikan keesaan pada perbuatan. Hak cakap kita tu perbuatan kita tu tak salah. Bukan kata cakap tu tak salah, bukan kita wajib berpegang di akidah. Kita ada pilihan dan perbuatan, wajib berpegang. Tu ada ni. Tapi pilihan dan perbuatan kita ada ke tak? Tak ada. Tuhan belaka. Hak tu hak bab cakap perbuatan kita buat tu tak salah apa pun. Hak ni ketika nak menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan engkau kata dalam kitab Kifayatul Awam, jangan engkau kata laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi. Tiada bagi selain daripada Allah, yakni makhluk. Tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Kenapa tidak boleh hurah seumpama tu? Jadi makhluk ada perbuatan ke tak? Ada, cuma tak serupa dengan perbuatan Allah. Tak ada perbuatan makhluk. Jadi kalau hurah gitu, tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Mana makhluk ada perbuatan, cuma tak sama dengan perbuatan Allah. Tu tak betul gitu. Sebab memang makhluk tidak ada perbuatan. Gerak dia makhluk, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah nak sebut di sini, ada setengah kitab dia tidak datangkan mukhalafah Allah akan segala yang baru pada perbuatan. Sebab apa? Sebab memang perbuatan makhluk tidak ada. Perbuatan hawadis memang tidak ada. Adapun zat hawadis ada. Sifat hawadis ada. Itu ada. Adapun perbuatan hawadis, af'al hawadis, perbuatan makhluk memang tidak ada. Maka tak payah datangkanlah. Tidak serupa Allah akan sekali yang baharu pada perbuatan. Tak payah. Sebab tidak ada perbuatan segala perkara yang baharu. Makhluk memang tidak ada perbuatan. Mana ni? Tapi dah kitab kita cerita juga ni. Makna tidak serupa pada perbuatan yang mana perbuatan Allah mengadakan, adapun perbuatan makhluk usaha jua. Dan memang kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan usaha perbuatan, tapi kesemuanya tetap datang daripada perbuatan Allah.
keesaan pada perbuatan, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak rukun iman yang keenam. Mana letak kata hamba ada ikhtiar unsur, memanglah kena bicara. Memang kena sentiasa bicara. Terutama sekali ketika kita mati kejap hak rukun iman yang keenam. Kita mati kejap rukun iman yang keenam, dia kena jangan lupa membicarakan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba. Walaupun ikhtiar dan usaha hamba hakikinya tidak ada sekalipun, wajib kita berpegang dan kita kena bicara ikhtiar usaha ketika kita menekan berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita menekan bahawa sekalian yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan ianya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian qada dan qadar. Makhluk ada, malaikat ada, jin ada, manusia ada. Makhluk ada lah. Tapi tak serupa dengan zat Allah Ta'ala lah. Tapi perbuatan makhluk tak ada. Gerak dia malaikat, qada dan qadar. Gerak dia jin, qada dan qadar. Gerak dia manusia, qada dan qadar. Sekalian. Perkara baik, perkara jahat, sekalian. Qada dan qadar. Hak ni. Kena sambung lagi. Walaupun sekalian qada dan qadar, kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar. Jadi pilihan dan perbuatan hamba hakikinya tak ada langsung. Apa tak ada langsung? Sebab kita mati dah di rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Tapi tekan jangan berhenti setakat tu. Takut tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun memang hakikinya tak ada sungguh. Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, terundur kepada Jabariyah, walaupun hakikinya memang Jabariyah, walaupun sebenar-benarnya memang Jabariyah. Tapi wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi tekan bab qada dan qadar, jangan berhenti setakat tu, kena pergi kepada hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba ni siapa? Malaikat, jin, syaitan, manusia, dia panggil hamba Allah Ta'ala belaka. Ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan mutlak. Kalau mutlak lucuklah pula hak rukun iman kena sekalian qada dan qadar. Kalau mutlak semata-mata pilihan dan perbuatan hamba, lucu pula tauhid kitanya mengesakan Allah pada perbuatan. Pada ni. Jadi cerita-cerita tu nak jaga, takut terundur jadi Jabariyah. Ada pilihan dan perbuatan, kena jaga pula. Takut terlajuk jadi Qadariyah. Pilihan dan perbuatan hamba mutlak. Mana perbuatan hamba bekas dengan kudrah, sifat kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tu terlajuk pula tu, kena jaga semua. Kena jaga semua. Hak kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah duk tengah molek, tak kena letak terundur pada Jabariyah, tak kena letak terlajuk pada Qadariyah. Kena jaga sangat-sangat. Cuma sekarang ni tak mau bicara dah Qadariyah Jabariyah, dikatakan tak ada. Masalah gitu tu. Kena bicara sangat-sangat hak Qadariyah Jabariyah. Dan kita bertekan rukun yang keenam. Nak pastikan kita betul-betul ahli sunnah sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Kalau kita kata Qadariyah, tu tak masuk awal-awal. Qadariyah tak masuk awal-awal. Sebab perbuatan hamba sendiri, bukan qada qadar. Jadi qadar tak masuk awal-awal. Dan sekalian qada qadar, kalau tidak berpegang hamba di pilihan perbuatan, terundur pada Jabariyah. Tapi hakikinya betul Jabariyah tu. Tapi salah kenapa? Kerana banyak ayat Quran menyandar perbuatan pada hamba. Walaupun Allah menyandarkan perbuatan pada hamba, hamba hakiki tak ada perbuatan.
kenapa Allah menyandarkan pada hamba perbuatan walau hamba tidak ada perbuatan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tanya kerjaan Tuhan. Tapi hakikinya memang hamba tak ada perbuatan. Tapi walaupun jabaran itu betul, ayat Quran sandar perbuatan hamba nak letak di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, nak letak di mana? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita baca lepas wirid semayang. Nak letak di mana? Bagi seseorang lah balasan kebaikan atas perkara kebaikan yang diusahakannya. Atas seseorang lah balasan keburukan atas perkara yang diusahakannya. Usaha tu, seseorang yang usaha, nak letak mana ayat tu? Wajib berpegang. Walaupun hakiki memang tak ada. Sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah Ta'ala telah mentaksiskan segala-gala perkara pada azal. Allah telah menentukan, Allah telah mentaksiskan segala-gala perkara pada azal. Hak ta'alluq tanjizi qadim tu. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Apa ada ni? Sebab apa? Sebab qada Allah, kehendak ketentuan Allah ni muafaqah dengan ilmu Allah qadim sedia kala, kehendak Allah pun qadim sedia kala lah. Sebab kehendak Allah, ketentuan Allah dia muafaqah dengan ilmu. Jadi iradah tanzih qadim, kudrah ilmu tanzih qadim, dia muafaqah dua tu. Jadi kalau ada kehendak yang baharu, jadi ilmu Allah jadi baharu jugalah. Macam kita kan, ada ketetapan yang lama, ada ketetapan yang baru. Kenapa baru timbul ketetapan ni pula? Sebab baru ada ilmu, baru ada maklumat. Ada gitu. Tak ada ni. Maka tidak ada tanjizi hadis bagi iradah. Tapi ada dalam kitab Kifayatul Awam, ada dalam kitab. Pandangan ulama menyatakan ada ta'alluq tanzih hadis bagi iradah. Mana menentukan yang baharu. Dalam Kifayatul Awam ada. Ini pandangan dhaif. Dia jangan buat tauhid ni macam pekoh. Pekoh ni kita bicara, kita datangkanlah pandangan yang dhaif, contoh sebagai ilmu penambahan. Tauhid ni memang ada pandangan-pandangan dhaif, tapi kita tak akan kemukakan. Nanti kita akan bicara keesaan pada sifat Allah satu. Ada pandangan sifat Allah banyak. Kudrah Allah bukan satu, berbilang. Ilmu Allah bukan satu, berbilang. Tapi tak akan bicara ni. Ini bukan bicara pekoh nak datangkan pandangan-pandangan dhaif. Sama juga dengan bicara ta'alluq tanzih hadis bagi iradah, ketentuan yang baharu bagi iradah. Memang ada dalam kitab Kifayatul Awam pun ada. Tapi jangan kemukakan dengan hanya tunjuk kitab. Ni ada kitab ni. Apa maksud di situ tanzih hadis? Apa maksud dia? Bukan Allah menentukan yang baharu. Makna seolah-olahnya Allah mengkejakkan, menetapkan ketentuan hak tetap daripada azal. Ini bahaya. Bab-bab tauhid ni hanya membaca sendiri. Oh ni tunjuk kitab, maksud FB. Ni ada ni ketentuan yang baharu. Orang dia peganglah Allah menentukan baharu, mana ada ketentuan tambahan. Jadi ilmu Allah di mana? Ilmu Allah di mana? Bila Allah mengetahui pada azal, menentu pada azal. Ada menentu yang baru. Menentu yang baru ni orang apa? Kejap je. Allah takhsis dah pada azal, hak azali, sampai ketika Allah nak melaksanakan, Allah letak kembali, menentu semula kejap. Gitu. Bukan ketentuan yang baru, tapi dia panggil lah ta'alluq tanzih hadis bagi iradah. Tapi ini pandangan ini tidak dibicara secara umum. Letak dalam FB pula, lepas tu biarkan begitu. Akhirnya berpahaman, oh Allah menentukan baru. Jadi mana Allah baru tahu juga ke macam mana. Ni ilmu tauhid ni. Jangan membaca sendiri. Baca raba punah. Jadi sukalah kemukakan secara ni bau hebat. Orang duk mengajar selama ni iradah suluhi qadim, tanzih qadim je. Oh baru jumpa ni tanzih hadis ada iradah ni. Apa maksud tadi bagi iradah? Allah menentukan baharu tambahan daripada azali.
Punah gitu. Ni. Macam ginilah bandingan. Bandingan ni kita kata kau, kita netak dah. Okey, beres dah netak. Putusan ni putus lama dah. Siapa masa nak buat, kita pun netak semula. Tapi netak hak baru ke? Tak. Hak itu lah. Sebab nak netak baru tak boleh. Sebab kena cukup ahli mesyuarat baru boleh netak baru. Hak masa dahulu kita netak mesyuarat. Cukup. Ahli jawab kuasa cukup. Putus dah, tak ada dah. Takkan bincang dah semula. Tapi lama tu siapa masa nak buat, netak semula. Netak ni hak ada seorang dua je hak netak ni. Dia netak mana ni? Netak hak itu lah, hak itu. Nak netak baru tak boleh. Nak netak baru kena mesyuarat baru pula. Tak boleh buat netak baru sendiri-sendiri, tak boleh. Lagi tak cukup ahli tanggung kuasa. Contoh. Jadi mana dah siapa masa nak laksana, netak pula. Netak baru ke? Netak tambahan ke? Tak ada. Hak netak hari tu, hak mesyuarat ramai-ramai gitu. Itu bandingan. Jadi hak ada ketentuan baharu bagi iradah Allah ni, bukan makna Allah menentukan yang baharu, bukan. Hanya mengkejapkan mengkejapkan, menzahirkan, mengkejapkan hak taksis azali, ketentuan hak azali, hak qada azali tu. Jangan orang-orang sekarang ni dia membaca jumpa. Memang kita orang mengajar takkan sebut tentang hadis bagi iradah. Takkan sebut. Sebab hakikinya tak ada takluk tu. Sebab hanya netak hak azali je. Netak baru, kehendak barulah kita kata. Tapi netak baru ni hak sebagai hak azali je. Kalau gitu bukan takluk lah gitu. Bukan taksis iradah, betul lah. Patut tidak dibicarakan. Mana kalau kita nak bicara dalam kelas kok khusus nak bicara. Ini hanya ambil gambar kita masuk dalam FB. Lepas tu fahamnya macam mana? Ada ketentuan Allah yang baharu. Ketentuan Allah muafaqah dengan ilmu. Ada ke perkara yang Allah baru tahu. Sebab tu jadi nak menentu baru. Mustahil seumpama tu. Ada ni. Sebab FB bukan medan dia. Benda pekoh pun walaupun banyak pandangan. Tapi kalau pandangan-pandangan ulama tu agak kalau cerita umum ni kejutan orangnya tak akan cerita. Tapi kalau kelas-kelas yang khusus, kita cakap ni pandangan ulama ni begini benda pekoh pada ni. Tapi kalau kita cerita umum akan jadi viral, tak payahlah walaupun pekoh. Ni tauhid pula. Kita nak masuk dalam FB, ada ni takluk tadi hadis bagi iradah. Macam hebatlah kitanya. Jumpa dalam kitab. Memang dia dalam kitab. Kenapa orang mengajar tak datangkan pandangan tu? Itu pandangan dhaif. Kenapa tak datangkan? Tambahan pula, bukan takluk sungguh. Bukan Allah menentu baharu sungguh-sungguh. Hanya mengkejapkan hak taksis iradah, hak qadim tu. Bicara apa lagi? Tapi gitulah. Kadang-kadang ialah nak cerita benda yang orang tak pernah cerita. Orang tak cerita ni ada sebab. Lagipun tu bukan pandangan muktamad. Cerita bab perang ni tak usah macam bab pekoh. Tadilah bab pekoh pun nak cerita pandangan-pandangan dhaif yang lain sebagai ilmu penambahan, kena tengok suasana. Pekoh. Ni tauhid pula. Tapi kalau kita mengaji betul-betul kitab-kitab Kifayatul Awam, memang kita makna dia cerita. Dia bicara bab takluk iradah, dia ceritakan takluk dari hadis bagi iradah. Mana Allah menentukan, menetapkan bila ni? Ketika Allah nak mengadakan bil fa'li. Ketika Allah nak mengadakan sungguh tu. Allah netap. Tapi netap hak baru ke? Tak. Sebagaimana hak taksis azali, hak ketentuan iradah pada azal, hak qada tu. Gitu je. Tapi kalau baca sendiri Allah menentukan baharu. Allah menentukan baharu. Lepas tu ketentuan Allah muafaqah dengan ilmu. Jadi ada perkara yang ilmu baru mengetahui. Pun orang kita yang main. Ni bab pegangan, bukan ilmu boleh baca gitu, jangan. Orang ni cerdik. Dia banyak kitab, dia banyak membaca, dia banyak mengkaji. Kita ngaji pondok ni tak banyak kitab. Kita hanya ambil gua ajar. Gitu je lah.
Jadi dia kira tak pandai cari. Kita tak pandai cari bab akidah ni. Kita akidah ni hak belajar je. Gitu je. Ada ni. Jangan bab tauhid ni bukan ilmu baca sendiri. Kemudian nak masuk FB apa jangan. Penuh rana. Tak kena orang panggil tak kena. Taksis ni takluk saja hadis bagi iradah, ambil gambar masuk dalam FB. Orang baca pula, oh ada juga Allah menentukan yang baru. Sebab huraian tak ada. Lepas tu nak hurah ada FB, nak hurah pun tak payah. Tak payah masuk ada pada awal. Tak payah, tak payah. Bicara hak biasa orang bicara tu lah. Suluhi qadim dengan tanzih qadim sudahlah. Tu pun suluhi qadim boleh bicara Tanzih qadim sudahlah. Ketentuan azali hak qada qadar tu. Hak qada sudahlah. Suluhi qadim pun kita tak bicara Kalau bukan baca kitab. Kalau kita baca kitab suluhi qadim pun kita tak bicara. Kita hanya bicara tanzih qadim bagi iradah Allah menentukan segala-gala kepada azal. Itu je kita bicaranya. Mana kita bicara tanzih qadim bagi iradah qada, tanzih hadis bagi qudrah qadar. Itu saja yang kita bicara. Allah telah menentukan segala-gala kepada azal qada. Sampai masa berlaku, Allah lah yang melakukan, Allah yang menjadikan. Gitu je. Sekalian perkara. Termasuk diri perbuatan hawadis, diri perbuatan makhluk pun bukan perbuatan makhluk. Ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah qadar. Jadi apabila makhluk tu hakikinya tak ada perbuatan, maka ada setengah kitab dia tidak mendatangkan mukhalafah Allah akan segala yang baru pada perbuatan. Dia hanya datangkan mukhalafah Allah akan segala perkara baru pada zat dan pada sifat juga. Sebab apa? Sebab zat hawadis, zat makhluk memang ada. Sifat hawadis, sifat makhluk memang ada. Dia gitu. Adapun af'al hawadis, perbuatan makhluk hakikinya memang tak ada. Ada ni. Kalau kita bercakap perbuatan kita itu cakap asbab tak ada salah. Bukan kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi bila ada perbuatan hamba hakikinya tak ada. Macam sebut tadilah. Ketika membicarakan keesaan pada perbuatan, jangan engkau tafsirkan dengan kata tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Hak ni beri faham makhluk ada perbuatan, cuma tak serupa dengan perbuatan Allah. Tak ada perbuatan makhluk. Tak ada perbuatan makhluk. Kenapa? Kerana Allah Al-Khaliqu, Allah Khaliqu kulli syai. Allah Khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Zalimukumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Mana makhluk langsung tidak ada af'al, langsung tidak ada perbuatan. Tapi wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi bila ada perbuatan hamba tetap hakiki balik kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Tapi dalam kitab kita ni datangkan mukhalafah bersalahan tidak serupa Allah pada akan segala perkara yang baru pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Didatangkan dalil laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ataupun hak kita baca semua walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada ada sesuatu pun yang serupa, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.